Babul bai'ati ala iqamis salati. Situ dah. Ya. Oh ya. Aha. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'ati ala iqamis salati. Bab berkenaan dengan bai'ah, janji setia untuk mendirikan sembahyang. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ismail qala haddatsana Qais an Jarir bin Abdullah qala بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Riwayat daripada Jarir bin Abdullah, dia kata, saya berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perjanjian mendirikan sembahyang, menjaga sembahyang dengan waktunya dan menunaikan sembahyang dengan memelihara rukun sembahyang dan juga fardu, wajib, sunan, adab sembahyang kesemua sekali. Wa ita'iz zakati, dan juga membayar zakat, janji akan tunai zakat. Wan nushi li kulli muslimin, dan juga aku berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat, nush bagi setiap orang Islam. Nush maksudnya menghendaki kebaikan bagi orang ramai. Itu dikatakan nush ataupun nasihat. Nasihat maksudnya menghendaki kebaikan bagi orang lain, khususnya likulli muslimin. Likulli adalam allamu lil ikhtisas, maksudnya lam memberi makna khusus, menghendaki kebaikan orang ramai, nus, terutama sekali khusus bagi kesemua orang Islam. Jadi daripada hadis ni dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan sahabat-sahabat supaya menjaga waktu sembahyang dan juga jaga sembahyang sekali dengan syarat sah sembahyang, fardu, rukun, wajibat, sunan, mustahabat, adab, semua sekali memelihara bagi
sembahyang itu. Jadi daripada situ dapati kehebatan dan perlunya menjaga dengan baik sembahyang, dan di situ dah ada menjaga waktu sembahyang sekali. Itulah tajuk utama Kitab Mawaqitus Salat, memelihara waktu sembahyang. Dan daripada situ juga dapati kelebihan sembahyang. Babun as-salatu kafarah. Bab menyatakan berkenaan dengan sembahyang adalah kafarah. Maksudnya sembahyang merupakan penghapus dosa-dosa. Jadi daripada bab ni juga muhaddisin kata Imam Bukhari hendak menyatakan kelebihan sembahyang, di mana sembahyang itu menjadi kafarah, penghapus bagi dosa-dosa. Jadi daripada terjematul bab dan hadis kita akan baca ni akan dapat faham berkenaan dengan sembahyang menjadi kafarah. Maksudnya dalam hadis ada potongan hadis tukaffiru has-salatu, sembahyang menghapuskan dosa-dosa. Jadi daripada situ boleh faham berkenaan dengan kelebihan sembahyang, fadilah, dan tidak nampak di situ berkenaan dengan mawaqitus salat, waktu-waktu sembahyang itu. Jadi muhaddisin kata daripada maksud sembahyang menjadi penghapus dosa, daripada situ juga dapat faham berkenaan dengan mawaqitus salat, waktu-waktu sembahyang itu. Yang dapat fahamnya, sembahyang itu akan jadi kafarah, penghapus dosa, apabila sembahyang itu sembahyang dalam waktu-waktu sembahyang, barulah sembahyang itu akan jadi penghapus dosa, kafarah. Kalau dah habis waktu sembahyang baru sembahyang, itu sembahyang tidak akan jadi penghapus dosa. Lewat sembahyang setelah keluar waktunya, habis waktu sembahyang tu, baru sembahyang tu, itu dah jadi dosa dah. Macam mana sembahyang tu akan jadi penghapus dosa? Jadi maksudnya muhaddisin kata sembahyang akan menjadi penghapus dosa ni, sembahyang tu mesti sembahyang dalam waktu sembahyang. Dalam waktu sembahyang maksudnya tidak boleh jadi qada, ada sembahyang tu tunai dalam waktu sembahyang, terutama sekali awal waktu ataupun sembahyang sebelum habis waktu mustahab. Seboleh-bolehnya jangan sembahyang dalam waktu karahah, ataupun jangan sembahyang setelah habis waktu sembahyang. Barulah sembahyang tu akan jadi penghapus dosa. Jadi muhaddisin kata daripada situlah dapat maksud mawaqitus salat, menjaga waktu sembahyang tu. Jadi bermakna sembahyang akan menjadi kafarah, penghapus dosa. Di situ dapat faham
kelebihan semayang dah, dan semayang itu akan jadi kafarah apabila semayang dalam waktu semayang, sebelum habis waktu semayang. Jadi dalam riwayat lain ada as-salawatul khamsu kafaratul lil khataya idza sallahunna liwaqtihinna. 5 waktu sembahyang menjadi kafarah penghapus dosa ni. Syaratnya apabila sembahyang tu sembahyang dalam waktu dia, waktu tidak waktu qada. Maknanya sebelum habis waktu tu sembahyang barulah jadi penghapus dosa. Jadi daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari isyarat juga kepada hadis as-salawatul khams kafaratul lil khataya idza sallahunna liwaqtihinna, beserta dengan hadis tu dapat faham terjematul bab ni bukan kata menyatakan fadilah kelebihan sembahyang saja, bahkan ada juga isyarat kepada mawaqitus salat yang sesuai dengan tajuk utama kitab mawaqitus salat tu. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. Huzaifah kata, kami duduk di sisi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, siapakah di antara kamu mengingati ataupun masih menghafal sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Qultu, saya kata, yakni Huzaifah jawab kata, ana kama qalahu, sayalah yang ingat. Ana maksudnya ana ahfazu kama qalahu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnati. Saya ingat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fitnah itu. Qala, Sayyidina Umar kata, innaka alaihi, sesungguhnya engkaulah layak di atasnya, atau alaiha, di atas riwayat itu maksudnya innaka alaihi ay ala qawli Rasulillah atau alaiha atau ala riwayati hadha. Maksudnya Sayyidina Umar kata, sungguh pun engkaulah yang layak menceritakan sabdaan Rasulullah SAW itu ataupun meriwayatkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lajari'un. Lajari'un ay lajadirun, yang layak. Maksudnya engkaulah yang layak untuk menyampaikan balik sabdaan
ataupun menceritakan riwayat Rasulullah SAW itu, qultu, saya kata, yakni Huzaifah kata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi, fitnah daripada seseorang, fitnah bagi seseorang ada pada ahli keluarganya dan ada hartanya, wa waladihi dan juga pada anaknya, wa jarihi dan ada pada jirannya. Tukaffiru hassalatu, semayang itu boleh menghapuskan akan fitnah itu. Maksudnya berdasarkan fitnah-fitnah itu ada berlaku apa-apa kekurangan dalam ibadat dan ada masalah-masalah bersama dengan ahli keluarga dan jiran dan sebagainya, kesalahan-kesalahan wujud daripada situ, kesemuanya boleh dihapuskan melalui sembahyang. Tapi maksud di sini penghapusan akan berlaku pada dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan mana saja, sembahyang, sedekah dan sebagainya. Apabila disebut dalam hadis diampun dosa, di situ muhaddisin dah sepakat keampunan dosa di situ maksudnya diampun dosa kecil, tidak diampun dosa besar. Dosa besar ni dia tidak akan dihapus dengan amalan-amalan kebaikan-kebaikan tu. Dia akan dosa besar akan diampun melalui taubat. Tukaffiru as-salatu was-saumu was-sadaqatu, sembahyang, puasa, sedekah dan juga wal amru wan nahyu, amar bil ma'ruf dan juga nahi 'anil munkar. Kesemua amalan tu boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan tu, fitnah-fitnah tu. Qala laisa hadza uridu, Sayyidina Umar kata, bukan ini yang aku menghendaki, walakinnal fitnatu, jadi maksudnya Sayyidina Umar, bukan aku tanya pasal fitnah ahli keluarga, harta benda, anak jiran, bukan nak tanya fitnah-fitnah ada perkara-perkara itu. Yang aku menghendaki ialah al-fitnatul lati tamuju, fitnah yang akan melanda, kama yamujul bahru, seperti mana air lautan bergelora. Seperti itulah fitnah-fitnah akan mai selepas satu demi satu. Jadi fitnah-fitnah itulah aku nak tahu. Qala laisa 'alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin. Huzaifah kata, tidak mengapa katas engkau daripadanya, daripada fitnah-fitnah itu. Maksud tidak mengapa maknanya tidak perlu bimbang dengan fitnah-fitnah itu bagi engkau ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin. Inna bainaka wa bainaha lababan mughlaqan, sesungguhnya di antara engkau dan di antaranya, di antara fitnah itu tentunya ada pintu tertutup. Maksudnya fitnah tidak akan membahayakan engkau wahai amirul mu'minin, dengan sebab ada
hijab di antara engkau dan fitnah tu, iaitu yang kata baban mughlaqan tu, pintu tertutup. Qala, Sayyidina Umar kata, ayuksaru am yuftahu, adakah pintu tu dibuka ataupun dipecah? Fathul bab, buka pintu, maksudnya di sini kematian biasa. Dipecah, maksudnya di sini pembunuhan, dibunuh. Jadi maksudnya yang menjadi penghalang pintu itu akan dipecah ataupun akan dibuka biasa. Jadi maksudnya fitnah akan berlaku terhadap Sayyidina Umar, sekiranya berlaku dalam bentuk Sayyidina Umar ni dibunuh ataupun menemui maut biasa ke begitu. Qala yuksaru, Huzaifah kata yuksaru, akan dipecah. Qala idzan la yughlaqu abada, jadi Sayyidina Umar jawab kata, kalau begitu, kalau kata yuksaru, pintu itu tidak akan ditutup selama-lama. Yang kata tadi, antara engkau dan antara fitnah ada baban mughlaqan tu, pintu ditutup tu tidak akan sentiasa ditutup, akan dipecah juga. Qulna akana Umaru ya'lamul baba, kami kata, yang qaul qulna ni kata-kata daripada Syaqiq yang riwayat daripada Huzaifah. Dia kata, kami tanya kepada Huzaifah, akana Umar ya'lamul baba, adakah Sayyidina Umar tu mengenali pintu tu, maksud pintu tu? Jadi qala na'am, Huzaifah kata ya, dia faham, dia mengerti maksud tu. Kama anna dunal ghadi al-lailata, seperti mana sebelum tiba keesokan hari ada waktu malam. Begitulah maknanya perkara itu akan muncul, tetap akan muncul. Begitu juga Sayyidina Umar, dia dah tahu, dah faham maksud baban mughlaqan dan juga maksud yuksaru, akan dipecah tu, dia faham. Inni haddastuhu bihadithin laisa bil aghalid. Jadi sambungan kata-kata Huzaifah, dia kata, sesungguhnya aku menceritakan kepadanya, kepada Sayyidina Umar, dengan satu hadis, sebuah hadis di mana tidak ada dalam hadis itu aghalid jama' bagi ughludah, maksudnya fikiran yang mengelirukan ataupun perkara-perkara yang agak boleh keliru. Tidak ada dalam penyampaian hadis itu.
fahibna an nas'ala Huzaifata, maka kami, ini kata-kata Syakik juga, dia kata kami rasa takut, tidak berani nak tanya kepada Huzaifah. Nak tanya, maksudnya nak tanya tentang pintu tu. Fa'amarana masruran, maka kami suruh Masruq, fasa'alahu, tanya kepada Huzaifah. Bila Masruq tanya, faqala Huzaifah, jawab kata, al-babu Umaru, pintu itu adalah Umar. Maksudnya di antara fitnah dan di antara umat Rasulullah SAW itu ada penghalang pintu yang dah ditutup tu. Jadi akhirnya Huzaifah bagi tahu setelah Sayyidina Umar tanya halusi dengan dia, dia bagi tahu pintu tu akan dipecah. Akan dipecah maksudnya pintu tu maksud Sayyidina Umar, akan dipecah maksudnya akan dibunuh. Yuksar maksud qatl di sini, yuftah maksud di sini maut biasa. Jadi bila tanya pintu tu, maknanya Sayyidina Umar dah tahu maksud pintu tu dia. Jadi pintu tu akan dipecah ataupun dibuka, maknanya akan mengalami kematian biasa ataupun akan dibunuh. Jadi Huzaifah dah bagi jawapan apa yang dia dapat tahu daripada Rasulullah SAW tentang fitnah akan wujud di kalangan Khulafa Rashidin itu. Dia bagi tahu yuksaru, akan dipecah. Jadi maksudnya Sayyidina Umar dah dapat dah berita dia akan mati syahid, akan dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Jadi akhirnya berlaku begitu juga. Jadi ini kisah mengandungi dalam hadis ni yang sebenarnya Imam Bukhari di sini bukan semata-mata nak bagi tahu kisah tu ataupun nak bagi sedap-sedap kita dengar cerita tu. Tidak. Sebenarnya Imam Bukhari tujuan utama dia di sini daripada hadis ni, dia nak menyatakan sembahyang tu menjadi penghapus dosa. Itu ya. Itu nyata daripada potongan hadis tukaffiru has-salatu di situ. Maknanya daripada situlah Imam Bukhari istimbat ataupun ijtihad berkenaan dengan maksud yang dia kehendaki, iaitu as-salatu kafarah, sembahyang itu menjadi penghapus dosa. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid bin Zurai'in an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an-Nahdi an Ibn Mas'ud anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya seorang lelaki, yakni seorang sahabat yang tidak diketahui nama, tapi Hafiz Ibn Hajar kata nama sahabat itu Abul Yusr Ansari. Sahabat itu berlaku kucupan dengan seorang wanita, maksudnya dia kucup seorang wanita
Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Kemudian sahabat itu datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Rasulullah SAW tentang kesalahan dia. Dia kujuk seorang wanita itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bagi jawapan selalu. Sementara sebelum Rasulullah SAW bagi jawapan, turunlah ayat fa'anzalallahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Hendaklah engkau sembahyang pada dua tepi siang hari, maksudnya waktu subuh dan waktu petang, yang dikehendaki mengikut sebahagian muhaddisin di sini, mufassirin di sini, sembahyang subuh dan sembahyang asar. Wa zulafan minal lail, dan juga sembahyanglah pada waktu sebahagian malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan seperti sembahyang itu menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Wa qala ar-rajulu ya Rasulullah ali hadha. Lelaki itu bila Rasulullah SAW bagi tahu ayat turunnya tentang jawapan apa yang dia soal, dah soal Rasulullah SAW, maknanya dia dah dapat jawapan dengan sebab sembahyang tu dah dihapus dosa-dosa kecil. Jadi dalam riwayat lain ada, ketika sahabat tu mai tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bagi jawapan segera, dan tiba waktu sembahyang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat tu sembahyang sekali dengan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat ramai seperti biasa, sembahyang berjemaah. Kemudian daripada tu turun ayat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat-sahabat, khususnya kepada sahabat yang aju soalan tu. Bila dapat jawapan tu, bila dah faham maksud ayat tu, sahabat tu tanya, Ali ataupun Aliyah hadza, adakah hukum ini berkenaan dengan sembahyang dihapus, sembahyang akan hapus dosa-dosa tu. Hukum tertera dalam ayat ini, adakah khusus bagi saya? Li adalah al-lamu lil ikhtisas, memberi maksud khusus. Adakah ini, ayat ini turun khusus bagi saya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li jami'i ummati kullihim, bukan khusus untuk engkau sahaja, ini untuk kesemua umat aku, keseluruhan umat aku. Jadi maksudnya umum, hukum ni bagi ke semua hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Maksudnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan ataupun dosa-dosa itu. Jadi daripada ayat itu juga Imam Bukhari mau istidlal as-salatu kafarah, sembahyang itu merupakan penghapus dosa. Jadi dosa dah dilakukan oleh sahabat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kira apabila dia dah sembahyang, dosa itu dah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dosa itu diampun dengan sebab sembahyang itu. Jadi daripada situlah Imam Bukhari mau sabitkan ijtihad dia, yaitu as-salatu kafarah. Babu fadlis salati li waqtiha. Bab berkenaan dengan kelebihan sembahyang pada waktunya, sembahyang pada waktu. Muhaddisin kata maksud terjemahatul bab di sini Imam Bukhari mau menyatakan sembahyang tu perlu sembahyang dalam waktu dia. Maksud dalam waktu ni jangan bagi jadi sembahyang tu qada. Tidak nak maksud di sini ta'jilus salat, segerakan sembahyang. Tidak maksud tu. Maknanya sebaik saja masuk waktu sembahyang. Tidak nak maksud itu saja. Tidak nak maksud tu. Maksudnya di sini Imam Bukhari sembahyanglah dalam waktu dia sebelumnya habis waktu sembahyang tu. Maksudnya jangan jadi qada. Li waqtiha, muhaddisin ambil maksud lam di sini bermakna fi. Jadi as-salatu li waqtiha ay fi waqtiha. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, qala as-salatu ala waqtiha. Di situ ala bukan fi. Tadi muhaddisin kata as-salatu li waqtiha, maksudnya as-salatu fi waqtiha. Dalam hadis as-salatu ala waqtiha. Jadi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi dia kata terjemahatul bab ni, fadlis salati li waqtiha ni, terjemahatul bab ni dikira terjemah syarihah. Terjemah syarihah maksudnya dalam terjemah tu ada syarah, ada penjelasan bagi mana-mana kalimah yang ada dalam hadis tu. Jadi maksudnya terjemah ni li waqtiha ni akan syarah maksud ala waqtiha. Maknanya ala waqtiha ay li waqtiha. Lam pula, lam bermakna fi. Di situ ambillah maksud fi waqtiha tu. Jadi sebab tu Syekhul Hadis kata babu fadlis salati li waqtiha, terjemahatul bab ni dikatakan terjemah syarihah. Haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Aizari akhbarani qala sami'tu Aba Amr والشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار Aba Amr dan Asy-Syaibani Aba Amr bukan dan Aba Amr Asy-Syaibani, ada waw di situ selepas ra tu itulah baca Amr. Kalau tak ada waw tu akan baca Umar. Aba Amr Asy-Syaibani dia kata tuan punya rumah ni menceritakan kepada kami wa asyara,
ila dari Abdullah, dan Aba Amr Asy-Syaibani dia isyarat tunjuk kepada rumah Abdullah. Abdullah maksud di sini Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya Aba Amr Asy-Syaibani kata Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami, qala Abdullah bin Mas'ud kata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan yang manakah paling menyukai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, as-salatu ala waqtiha, ay fi waqtiha. Qala summa ayyu? Abdullah bin Mas'ud tanya lagi setelah itu, yang mana satu pula paling menyukai di sisi Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, summa birrul walidaini, kemudian daripada sembahyang pada waktu sembahyang tu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qala summa ayyu? Abdullah bin Mas'ud tanya pula, selepas daripada tu amalan apakah yang paling menyukai di sisi Allah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna. Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada aku dengan perkara itu, yaitu as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Perkara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada aku, walau istazadtuhu, seandainya aku minta tambah lagi kepada Rasulullah SAW, maksudnya kalau aku tanya lagi, sambung lagi, aju lagi soalan lain, yang mana satu lagi kiranya paling menyukai di sisi Allah selepas daripada jihad fi sabilillah tu, kalaulah sambung lagi tanya kepada Rasulullah SAW, lazadani, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi jawapan kepada aku, maksudnya Rasulullah SAW akan layan lagi aku, akan bagi lagi jawapan seterusnya. Jadi setakat itu saja Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salatu ala waqtiha yang ada dalam hadis ni daripada potongan hadis itulah Imam Bukhari mengambil ijtihad dia, as-salatu li waqtiha. Babun as-salawatul khamsu kafaratul lil khataya. Bab ini berkenaan dengan 5 waktu sembahyang itu juga menjadi penghapus bagi dosa-dosa. Iza sallahunna liwaqtihinna fil jama'ati wa ghairiha, apabila sembahyang salawatul khams itu pada waktunya bersama dengan jamaah, wa ghairiha ay wa ghairil jamaah,
Jadi maksudnya 5 waktu sembahyang dalam waktu dia, tambah lagi sembahyang itu berjemaah ataupun tidak berjemaah, sembahyang keseorangan, kesemua itu menjadi penghapus dosa. Jadi dalam bab dulu dah sebut sembahyang dalam waktu itu menjadi penghapus dosa. Jadi bila sebut pula di sini 5 waktu itu menjadi penghapus dosa, macam Imam Bukhari takrar, ulang bab yang sama maksud, jadi begitu. Tapi muhaddisin kata di sini dalam bab ni tujuan utama Imam Bukhari nak menyatakan sembahyang tu menjadi penghapus dosa ni, tak kira apa sahaja sembahyang, sama ada maksud apa sahaja sembahyang ni, sama ada sembahyang tu berjemaah ataupun tidak berjemaah, semua tu akan menjadi penghapus dosa. Jadi ada tambahan di sini, itulah yang Imam Bukhari adakan terjematul bab ni. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم أي أخبروني. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ara'aitum akhbiruni, hendaklah kamu beritahu kepada aku, sabda Rasulullah SAW, cuba bagi tahu, cuba kamu bagi tahu, lau anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi, seandainya ada sepatang sungai di pintu salah seorang, di sisi pintu salah seorang daripada kamu, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan, orang itu mandi di sungai itu setiap hari 5 kali, ma taqulu dzalika, apa engkau hendak katakan perkara itu tentang mandinya seseorang itu di sungai setiap hari 5 kali itu, yubqa min daranihi, masih ditinggal lagi kekotorannya, dakinya. Kalau mandi dah mandi 5 kali orang tu, bolehkah nak kata masih ada lagi daki-daki di tubuh badan orang tu? Qalu, mereka sahabat-sahabat jawab kata, la yubqa min daranihi syai'an, tidak ditinggalkan perbuatan orang mandi di sungai 5 kali sehari itu daripada kekotorannya ataupun dakinya sedikit pun, maknanya bersih tubuh badan orang itu daripada daki, kekotoran dan sebagainya disebabkan mandi banyak kali satu hari itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mislus salawatil khamsi, maka begitulah juga perumpamaan sembahyang 5 waktu itu, 5 kali sembahyang setiap hari itu, yamhullaha bihil khataya,
Semayang Allah Subhanahu wa taala hapuskan, ampunkan dosa-dosa dengan sebab semayang itu. Jadi maksudnya semayang ini menjadi kafarah sama ada semayang berjemaah ataupun tidak berjemaah, termasuk juga semayang sunat, nawafil, semua itu akan menjadi penghapus dosa sebab kesemuanya dikira kebaikan. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Jadi berdasarkan maksud daripada ayat itu, janjian Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa dengan sebab kebaikan-kebaikan itu. Ada sesetengah muhaddisin mereka ambil dalil daripada hadis ni yang kata orang itu mandi di sungai, dengan sebab mandi itu hilang kekotoran ataupun daki daripada tubuh badan itu. Daripada situ sesetengah muhaddisin ambil maksud yang kata dapat diampun dosa disebabkan sembahyang itu, maksudnya diampun dosa kecil. Sebab dengan mandi itu hanya dapat bersihkan kekotoran ataupun daki yang lekat di bahagian luar badan itu. Jadi daripada situ mereka ambil diampun dosa itu maksudnya dosa-dosa zahir. Dosa zahir maksudnya dosa-dosa kecil. Dosa besar ni ada kaitan dengan hati, dalaman. Dosa kecil ni dikira dosa-dosa luaran, disebabkan ada dalam sesetengah hadis menyatakan apabila seseorang melakukan dosa, masuklah satu titik hitam dalam hati, berterusan dia buat dosa, masuklah titik-titik itu berterusan dalam hati, sampailah hati dia menjadi hitam. Jadi maksud yang kata dengan sebab melakukan dosa masuk titik hitam dalam hati itu muhaddisin kata dosa besar. Itu dosa dalaman, itu dikira dosa besar. Dosa-dosa yang melakukan sampai masuk titik hitam dalam hati itu akan diampun dengan taubat. Yang dosa-dosa luaran itu, dosa-dosa kecil itu akan diampun dengan sebab wudu, sembahyang, dan juga dengan hasanat-hasanat yang lain. Terutama sekali di sini dengan sebab sembahyang itu akan dapat diampun dosa. Dan satu lagi kita nak faham berdasarkan daripada fahaman muhaddisin, apabila disebut dalam hadis-hadis, mana-mana hadis apabila sebut kata diampun dosa disebabkan mana-mana satu amalan kebaikan, di situ mesti mau ambil maksud diampun dosa kecil. Tidak akan ambil diampun dosa besar, sebab berkenaan dengan dosa besar ni dah ada dalam Al-Quran, illa man taba, akan diampun dosa-dosa besar itu kecuali bagi mereka yang bertaubat. Syarat akan diampun dosa besar ni mesti bertaubat, menyesal dengan perbuatan dia tinggal, tidak buat lagi. Itu berkaitan dengan dosa besar itu.
bila dikatakan dalam hadis dengan sebab hasanat, kebaikan-kebaikan diampun dosa, di situ akan diambil maksud diampun dosa kecil sahaja. Dan pula dalam hadis tadi, di hujung akhir hadis itu ada kalimah al-khataya. Al-khataya jamak bagi khati'atun, dosa. Satu lagi yang dikatakan mesti ambil maksud diampun dosa kecil daripada dengan sebab hasanat itu. Sebab apa? Muhaddisin sesetengah kata kena ambil maksud begitu. Sebabnya Syah Waliullah kata dalam hadis-hadis berkenaan dengan dapat diampun dosa ni biasanya guna 4 kalimah. Pertama, ismun, dosa, zambun, dosa, jamak dia zunub, yaghfiruz zunuba, begitu, ampun dosa-dosa. Zambun jamak zunubun, khati'atun jamak khataya, seperti dalam hadis ni yamhullahu bihil khataya. Dan satu lagi sayyi'atun, dosa, jamak dia sayyi'atun. Yang keempat, ma'siyatun, jamak dia ma'asi. Maknanya biasanya berkenaan dengan diampun dosa ni guna kalimah-kalimah tu. Pertama zambun, yang kedua khati'atun, yang ketiga sayyi'atun, yang keempat ma'siyatun. Dan Syah Waliullah Muhaddis Hindi Ad-Dahlawi, dia kata dalam 4 istilah tadi, 3 pertama iaitu zambun, khati'atun, sayyi'atun, 3 kalimah tu bila kita jumpa dalam hadis seperti mana dah kita jumpa yamhullahu bihil khataya, begitu. Bila jumpa 3 kalimah tu mesti di situ mau ambil maksud dosa kecil. Maksiatun, ma'asi, di situ boleh ambil maksud dosa besar. Tapi selalunya dengan sebab mana-mana amalan diampun dosa, di situ kita akan jumpa 3 istilah tu. Babu tadyi'is salati an waqtiha. Kena sambunglah sebab nak faham maksud hadis ni ada satu kisah, satu cerita panjang perlu kita faham. InsyaAllah